pagi murid-murid. Pagi, Cikgu. Baiklah, sebelum memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan memaparkan sebuah video. Jadi, Cikgu harap kamu memberi perhatian yang sepenuhnya. Baiklah, adakah kamu mengenali watak yang berada dalam video ini? Dengar. Siapa? Piramli. Piramli, Samsudin. Al-Zuli, dan Aziz. Untuk pengetahuan kamu, Piramli merupakan tokoh dan seniman yang memberikan banyak sumbangan terhadap dalam bahasa Melayu. Beliau sepanjang karyanya, beliau mengutamakan bahasa Melayu agar semua orang tahu bahwa bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Cikgu mau tanya lagi, apakah yang dilakukan dalam video tersebut? Menyanyi. Bernyanyi Mohon dan maaf. memohon maaf. Apakah perkataan yang digunakan dalam video tersebut? Maaf? Maaf, betul. Cikgu mau tanya, pernahkah kamu memohon maaf dan memohon maaf kecuali dalam hari perayaan? Pernah. Adakah kamu menggunakan bahasa formal atau tidak formal? Formal. Baik, terima kasih menjawab persoalan cikgu. Semua persoalan tadi memiliki kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu objektif pembelajaran kita untuk membina kefahaman mengenai memohon dan memberi kemaafan secara formal dengan menggunakan langkah yang betul dan bertata susila. Seterusnya kita masuk kepada topik pembelajaran hari ini, yaitu memohon dan meminta kemaafan terhadap seseorang dalam situasi formal secara bertata susila. Apa itu maaf? Kamu tahu apa itu maaf? Ya, maaf adalah kerelaan untuk membebaskan seseorang daripada kesalahan, hukuman atau tuntutan akibat kesilapan yang dilakukan. Ia juga boleh merujuk kepada permohonan maaf dan meminta kemaafan. Boleh faham? Boleh. Seterusnya, memohon kemaafan maksudnya menunjukkan penyesalan terhadap kesilapan yang telah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan, menunjukkan bahwa seseorang itu sedar akan kesalahannya, mengambil tanggungjawab, berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Sebagai contoh, saya ingin memohon maaf kerana terlupa mengantar tugasan esei. Sudah jelas bahawa di sini dia memohon kemaafan kerana terlupa mengantar tugasan esei. Dia juga sedar akan kesalahannya. Seterusnya, memberi kemaafan. Memberi kemaafan, menerima permohonan maaf secara sopan dan menghapuskan rasa tidak puas hati. Di sini dia menunjukkan bahwa ia sudi memaafkan, tidak menyimpan dendam, mahu memperbaiki hubungan dan menunjukkan nilai kesopanan dan kemanusiaan. Contohnya, saya menerima permohonan maaf awak. Saya memaafkan awak atas kesilapan itu. Sudah jelas bahwa dia menerima permaafannya dan juga tidak menyimpan dendam. Baiklah, ini adalah situasi formal apabila kita
kita memohon dan memberi kemaafan. Contohnya di sekolah. Kalau di sekolah, murid lewat mengantar tugasan atau tidak menyiapkan kerja sekolah. Yang kedua, murid terlupa membawa buku atau peralatan penting ke kelas. Dan yang ketiga, murid bercakap atau membuat bising semasa guru mengajar lalu ditegur. Murid-murid ini akan membuat permohonan maaf kepada siapa? Guru. Contoh situasi yang lain juga ada kesihatan, tempat kerja, dan urusan kerajaan dan pentadbiran. Berikut adalah perbezaan memohon dan memberi kemaafan, di mana dia punya perbezaan dari segi tujuan dan menunjukkan rasa tanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Dan memberi kemaafan pula untuk menenangkan keadaan, memulihkan hubungan dan mengelakkan konflik. Sudah nampak perbezaannya di sini, murid-murid? Dari sini yang menunjukkan rasa untuk memperbaiki kesalahannya. Manakala untuk memberi kemaafan pula dia bertujuan untuk membaiki hubungannya. Manakala peranan pula dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan. Memberi kemaafan pula dilakukan oleh orang yang menerima permohonan maaf. Maksudnya di sini memohon kemaafan kepada memberi kemaafan. Dan nada yang digunakan adalah rendah diri, sopan, bertanggung jawab, tenang, terbuka. Untuk memberi kemaafan pula adalah tenang, terbuka, tidak berdendam. Pernahkah kamu mendengar seseorang menggunakan nada yang tinggi untuk memohon maaf? Tidak. Dan dia tidak sesuaikan murid? Tidak. Yang terakhir adalah tindakan mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya. Jika kita memohon kemaafan, kita mengakui kesalahan kita, kita memohon murid. Kemudian kita mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Yang terakhir, memberi kemaafan, memberi respon positif dan memaafkan dengan ikhlas. Setelah kita memberi kemaafan kepada seseorang yang memohon maaf, kita hendaklah memberi kemaafannya dengan tulus dan ikhlas. Seterusnya, langkah-langkah berkata susila semasa memohon dan memberi kemaafan. Kita menggunakan teknik nasi dan ayam. Nasi untuk memohon Maaf. ayam untuk memberi Kemaafan. Kita masuk kepada memohon maaf. Nasi. N-nya adalah untuk menyatakan kesalahan. Saya ingin memaklumkan bahawa saya telah tersilap mengedar dokumen mesyuarat dengan maklumat yang belum disemak. Sudah jelas bahawa di sini beliau menyatakan kesalahan, iaitu tersilap mengedar dokumen mesyuarat dengan maklumat yang belum disemak. Boleh faham? Boleh. Seterusnya, akui kesalahan atau tunjuk penyesalan. Saya akui kekurangan saya dalam membuat semakan teliti sebelum mengedarkannya, dan mengakui bahawa dia kurang dalam teliti untuk menyemak dokumen yang diedarkan. Boleh faham? Boleh. Pula, sampaikan permohonan maaf. Di sini kita kena tambah penanda wacana. Antara penanda wacana yang baru kita gunakan, oleh hal yang demikian, oleh yang disebabkan, dan oleh itu. Oleh hal yang demikian, saya memohon maaf atas kekeliruan yang berlaku. Di sini boleh nampak dia menyampaikan permohonan maafnya atas kekeliruan yang berlaku. I pula ikhlas memohon maaf dan berjanji ikrar tidak menguranginya lagi. Saya berikrar untuk memastikan semua dokumen disemak dengan lebih rapi selepas ini, dan sudah berjanji agar seterusnya Yang bukan yang langkah seterusnya kita akan membuat aktiviti di mana cikgu meminta kamu secara sukarela atau individu untuk menjawab aktiviti ini. Cikgu telah menyediakan kepingan ayat, mempunyai ayat teknik dan juga kepingan ayat untuk disusun bersama kepingan
Cikgu pilih huruf M, nyatakan kesilapan. Kemudian dia punya ayat, Tuan Pengetua, saya ingin menyatakan bahwa saya telah melanggar peraturan dengan tidak hadir ke perhimpunan resmi. Kemudian kamu pilih kepingan ayat ini dan tampalkan ungkapan seperti ini. Boleh paham dari murid? Boleh. Cikgu mau kamu pilih skrip ini dan kemudian bacakan dan punya pilihan jawaban dengan tepat. Boleh ulang menjawab. Sini jangan. Nasi ayam nasi. Terima kasih kerana memberikan kerjasama. Cikgu mahu Nur Syairah maju ke hadapan untuk membaca jawaban ini. Dan Syakir, kita akan menyimak jawaban bersama-sama. Boleh? Boleh. Akui kesilapan. Saya akui perbuatan tersebut menjejaskan disiplin diri dan imej sekolah. Betul Syakir? Betul. Pandai ya. S pula sampaikan permohonan maaf. Ayatnya, namun ketidakhadiran kamu ke perhimpunan resmi adalah isu disiplin yang serius. Betul Syakir? Ya betul. Oke, yang terakhir I tidak mengulangi ayatnya, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dan akan lebih bertanggung jawab. Betul. Betul. Terima kasih Ra. Seterusnya Syakir. Maya. Ada positif. Tenang dulu, saya paham setiap kesilapan lahir daripada kelalaian. Betul ya? Betul, cikgu. Betul Syakir. Why? Ialah yakin. Saya menerima permohonan maaf kamu. Betul. Betul. Akui permohonan maaf. Saya dengan rendah hati memohon jutaan kemaafan atas kesalahan yang telah dilakukan. Betul lah, bukan? Betul Syakir. Menutup dengan baik. Saya menasihati kamu menasihatkan kamu untuk lebih menghormati peraturan sekolah dan menjaga diri sendiri. Betul, cikgu. Terima kasih telah memberikan kerjasama. Ustazah. Terima kasih.